Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita akan sambung dalam topik 9 Application of Differentiation, and kita akan pergi kepada lebih detail iaitu subtopik 9.2 iaitu Extreme Problem. So last time saya dah ajar berkaitan dengan first derivative test. Saya sempat tunjukkan satu contoh. So hari ini kita akan sambung lagi dengan variasi soalan berkaitan dengan first derivative test, and then saya akan perkenalkan metod yang kedua iaitu second derivative test untuk kita menentukan nature of point, sama ada dia minimum ataupun maksimum. Bermaksud akan ada dua metod yang kamu boleh gunakan, iaitu yang pertama first derivative test, yang kedua second derivative test yang saya belum perkenalkan. So kita pergi kepada example ke-14 terlebih dahulu ya. Okay, so kita lihat find all the stationary points of y equal to 6x squared minus x cubed and determine their nature. So saya akan highlightkan dia punya soalan, kehendak soalan. So dia nak minta kita cari stationary point all maksud ada lebih daripada satu stationary point. So all the stationary points for curve y equal to 6x squared minus x cubed and determine their nature. So last time saya dah tunjuk bagaimana untuk kita mencari stationary point adalah kita perlu mencari dy dx. So apa yang kita perlu buat adalah cari dy dx, and then selepas kita dapatkan dy dx, kita samakan dengan kosong, equate with 0, dan kita boleh dapat koordinat x, and then kita boleh cari koordinat y. Okay, so langkah pertama untuk kita cari stationary point adalah cari dy dx. So saya akan cari dy dx. So dy dx, so saya akan differentiate function yang diberi ini di atas ni. So dy dx sama dengan 6x squared, saya differentiatekan akan dapat 12x tolakkan dengan 3x kuasa 2, and then untuk saya dapatkan koordinat x, saya perlu samakan dengan kosong. Okay, so saya equatekan dengan 0. Okay, so 12x tolak 3x kuasa 2 bersamaan dengan kosong. So and then apa yang perlu saya buat adalah saya lihat saya akan ubah posisi dia supaya x kuasa 2 itu dalam bentuk positif. So dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 12x sama dengan kosong, and then saya boleh factoriskan 3x, saya boleh keluarkan 3x. So 3x saya factoriskan, so tinggal yang dalam adalah x, and then yang di dalam ini akan menjadi 4 sahaja. So saya akan dapat dua koordinat x, iaitu yang pertama adalah 3x equal to 0, and then x minus 4 equal to 0. So bermaksud saya akan dapat two possible value of x. Yang pertama iaitu x sama dengan kosong, iaitu 3x sama kosong, and then yang kedua or x minus 4 equal to 0. So saya akan dapat satu lagi adalah x sama dengan 4. Okay, so bermaksud saya ada dua possible value of x, bermaksud saya akan ada dua stationary point. So sekarang ni saya dah dapat koordinat x, apa yang saya perlu cari adalah koordinat y. So apabila x sama dengan kosong, saya perlu cari y. So y sama dengan, kita boleh gunakan equation yang asal tadi yang di atas, iaitu 6 darab kosong kuasa 2 tolakkan dengan kosong kuasa 3. So saya akan dapat hasilnya adalah 0. And then for the other x, iaitu x equal to 4, so saya akan cari value of y dia. So 6 times 4 to the power of 2 minus 4 to the power of 3. So 4 to the power of 2 sama dengan 16. 16 times 6 akan dapat 96 So 96 minus 4 to the power of 3 dapat 64. So saya akan dapat koordinat yang kedua adalah 32. Okay, so saya dah dapat dua koordinat stationary point, iaitu yang pertama adalah 0, 0, dan yang kedua adalah 4, 32. Okay, so saya dapat, and then saya perlu buat conclusion untuk menunjukkan itu adalah jawapan kita. Kita buat statement kat sini. So the stationary points are, okay, apa dia kita mention balik, iaitu 0, 0 and 432. So kita dah dapat two stationary points. So sekarang ni soalan nak kita cari all stationary points sudah selesai. So kita boleh tick. So ni kita dah selesai. So kita nak mencari nature dia, sama ada dia minimum ataupun maksimum. So kalau kamu ingat para pelajar, ketika saya menggunakan first derivative test sebelum ini,
kita hanya mendapat satu stationary point. Tapi sekarang ni kita mempunyai dua stationary point. So, perlu ingat kembali bagaimana untuk kita gunakan first derivative test. Sentiasa ingat table. So, dia ada table dan dia akan ada 4 rows. Ada 4 baris. So, apakah tajuk-tajuknya? Interval, value of x, dy dx dan juga slope. Okay. So, memandangkan kita ada two values of x, iaitu yang pertama, koordinat pertama adalah 0, 0. So, x sama 0 dan kedua adalah x sama 4. So, kita perlu gunakan value of x yang ada ini untuk kita masukkan ke dalam table. Okey, so macam mana kita nak masukkan table? So, kita tengok. So, table kita sentiasa, okey, kalau nampak line kedua ni akan sentiasa bermula dengan negative infinity. And then, antara 0 dengan 4, sebab kita nak take value of x, so 0 akan ada terlebih dahulu. And then, baru 4. And then, akan diakhiri dengan positive infinity. Okay, so baru kita fill in the blank untuk table first derivative test. Ingat so saya tulis kat tepi ni adalah first derivative test. So bila kamu ingat je saja first derivative test, maksud dia adalah table. Kita kena buat table. Okay, so interval kita akan dapat yang pertama, iaitu di antara negative infinity kepada 0 open. And then interval yang kedua pada row ketiga ni, kolom ketiga, di antara 0 dan 4 open. Dan yang terakhir adalah di antara 4 ke infinity open. Okay. So, selesai kita senaraikan interval kita, so kita boleh pilih value of x mengikut interval kita. Okay. So, yang pertama, value of x ni di antara negative infinity hingga 0. So, saya pilih negative 1. So, di antara 0 dan 4, saya pilihlah 1. Dan di antara 4 ke infinity, saya pilihlah 5. Okay. So, and then bagaimana untuk dapatkan dy dx? Sebab kita nak tahu dy dx kita ni negatif or positif. So, negatif or positif. So, kita kena menggunakan expression dy dx kita dapat tadi, iaitu 12x minus 3x squared ni. So, kita kena gunakan dy dx ni untuk masukkan value of x. Nak tahu dia positif ataupun negatif. So, let's say for example, untuk value of x yang pertama iaitu negative 1. So, dy dx, okay. So, dy dx bersamaan dengan 12x tolakkan dengan 3x kuasa 2. So, saya akan masukkan value of negative 1. So, 12 darab negatif 1 tolakkan dengan 3 darab negatif 1 kuasa 2. So, saya akan dapat nilainya 12, negatif 12. Negatif 12 and then negatif 1 kuasa 2 adalah 1 tolak 3. So, bermaksud saya akan dapat negatif 15. So, negatif 15 ni bermaksud nilai dy dx kita adalah negatif. So, bermaksud kat sini negatif. Okay. And then, apabila saya masukkan nilai 1 ke dalam dy dx, okay, so kamu boleh lakukan pengiraan kemudian. So, saya akan dapat positive value pada gradient dia. Kemudian, untuk interval yang terakhir, saya akan masukkan nilai 5 ke dalam function dy dx. Saya akan dapat nilai negatif semula. So, kalau kamu salah, kamu boleh refer semula lah. So, kita just masukkan nilai yang kita pilih tadi ke dalam dy dx untuk tentukan dia negatif, positif ataupun negatif. So, memandangkan kat sini negatif. So, ingat tak saya pernah tunjuk kalau negatif, kita punya straight line tu berbentuk macam mana. So, kalau negatif dia akan macam ni bentuknya. Okay, so dia akan jatuh ke kanan. Kalau dia positif, so dia akan naik ke kanan. So, ini negatif, ini positif. Okay, so saya akan gunakan ruler untuk bentukkan kita punya line tu. So, yang pertama saya dapat nilai yang negatif. So, bermaksud saya akan dapat bentuk macam ni. Okay. Okay. Saya akan sambungkan daripada hujung ke hujung kotak. And then, positif. Positif dia akan naik macam ni. So, graf kita akan naik macam ni. Tak payah tepat tak apa. Asalkan kita dapat nampak bentuk tepat, bentuk dia punya line tu sebab kita nak mengenal pasti slope dia tu kan. Okey. So, yang interval terakhir adalah negatif. Okey. So, saya dah dapat bentuk kita punya kita punya slope.
untuk ketiga-tiga interval. So kita lihat pada koordinat kosong sebab saya highlightkan kat sini sebab kita nak lihat nak tahu koordinat kosong tadi yang kita ambil nilai x adalah kosong dan nilai x adalah 4. So pada kosong ni kita dapat lihat bentuk yang terbentuk adalah curve yang berbentuk senyum. Nampak? Senyum dia bentuk V, macam ni So dia berbentuk senyum, bermaksud koordinat 0 ini adalah minimum. So bila dia bentuk senyum dia adalah minimum. So manakala bentuk pada 4 ni, so kalau saya highlight kan, dia membentuk V terbalik. So kalau V terbalik, 4 tu berada pada titik maksimum. So 4 adalah maksimum. Okay, so saya dah tentukan kat situ 4 adalah maksimum point. Okay, so apa yang perlu saya buat setelah saya dapatkan bentuk slope ni, yang saya boleh lakukan adalah saya perlu buat conclusion. Okay, sebab kita dah nak tahu nature dia, so kita dah tahu nature dia. So untuk koordinat yang pertama dengan x kosong, y dia kosong, so 0, 0 is a minimum point. Okay, statement ni wajib ditulis And then koordinat yang kedua iaitu x4 dan y-nya adalah 32 is a maximum point. So bagaimana kita nak menentukan dia minimum atau maksimum? Kita melihat kepada bentuk curve yang terbentuk. Kalau dia bentuk V, bermaksud pada titik itu adalah minimum point. Kalau dia bentuk V yang terbalik, so dia adalah maximum. Okay, semudah itu saja untuk kita tentukan minimum point menggunakan first derivative test. Okay, kita lihat pada example yang ke-15. Okay, so find the stationary points of y equal to x cubed minus 6x squared plus 10 and determine the nature of the points. Okay, so soalan lebih kurang sebelum ni, tapi saya ada tambah sedikit. Mungkin dalam soalan kamu tak ada, so kamu kena salin ayat ni. Then give the interval when the slope is increase or decrease. So dia ada tambahan soalan bahawa dia tahu interval mana yang mempunyai slope yang increase dan slope mana yang decrease, interval mana yang dapat macam tu. So kita yang pertama kita kena cari stationary point. So bermaksud kena cari dy dx terlebih dahulu, and then kita buat first derivative test untuk tentukan dia punya nature, di minimum ataupun maksimum. Okay, and then baru kita tahu slope mana yang increase, slope mana yang decrease. So kita proceed kepada langkah pertama, iaitu mencari dy dx. So dy dx sama dengan 3x squared minus 12x sahaja. Okay, and then untuk dapatkan stationary point, so kita kena equatekan dy dx ni dengan kosong. So dy dx equal to 0. Okay, so bermaksud saya kena buat 3x kuasa 2 tolak 12x bersamaan dengan kosong. Okay, saya nampak saya boleh factorizekan 3x keluar. So saya akan dapat 3x dan juga x tolak 4. So saya dapat two possible value of x, iaitu yang pertama 3x sama dengan kosong dan yang kedua x bersamaan dengan 4. Okay, so 3x sama dengan kosong ataupun x tolak 4 sama dengan kosong. Okay, so ada two possible value kan. So yang pertama x sama dengan kosong, yang kedua adalah x sama dengan 4. Okay, so dah dapat x, kita boleh cari koordinat y. So koordinat y kita akan menggunakan equation yang asal. So kita just subkan value of x yang kita dapat ke dalam y. So y sama dengan 0 to the power of 3 minus 6 times 0 to the power of 2 plus 10. So saya akan dapat yang pertama adalah y sama dengan 10. Okay, yang kedua, untuk y yang kedua, so y sama dengan 4 to the power of 3 minus 6 times 4 to the power of 2 plus 10. So 64 tolakkan dengan 96 dapatlah negatif 32. Tambahkan dengan 10 kita akan dapat negatif 22. Okay, so saya dah dapat two stationary point. Okay, sebab kita tak tahu dia minimum atau maksimum, so that's why kita panggil stationary point. Sebab kita tak tahu nature dia lagi kan, kita tak uji lagi. Okay, so koordinat yang pertama yang saya dapat adalah 0, 10. Dan koordinat yang kedua adalah 4, negative 22. Okay, so saya kena buat satu conclusion, iaitu
Okay, the stationary points are, kita senaraikan balik koordinat yang kita dapat iaitu 0, 10 and 4, negative 22. Okay, so selepas kita buat dah senaraikan, dah buat statement dia adalah stationary point, barulah kita nak tentukan dia punya nature ataupun minimum ataupun maximum point tu menggunakan first derivative test. So bila first derivative test, macam saya cakap, kita perlu ingat table. So dapat nampak table, ada 4 tajuk, interval. So saya dah explain tadi. So memandangkan kita punya koordinat ada 2, bermaksud value of x kita ada 2, iaitu 0 dan juga 4. Oh, kebetulan sama dengan contoh tadi, 0 and 4. So kita akan sentiasa bermula dengan negative infinity. So lain kita akan sentiasa bermula dengan negative infinity and then 0 and then 4. So dia mengikut urutan dan berakhir dengan infinity. So intervalnya adalah in between negative infinity 0, 0 to 4, then 4 to infinity. So kita pick value of x. So kita ambil lebih kurang tadi, iaitu negative 1, 1 and 5. Okay, so macam mana nak tentukan kita punya dy dx ni positif ataupun negatif? So kita masukkan value of x yang kita pilih ni ke dalam dy dx tadi. So let's say you dah masukkan, so saya dah masukkan, saya akan dapat kat sini positive value dan kat sini negative value dan di sini adalah positive value. So kamu boleh cuba masukkan value x yang kita pilih tadi ke dalam function dy dx yang kita dapat di atas tadi, 3x kuasa 2 tolak 12x. So saya tak ulanglah benda yang sama. Okay, so slope-nya akan ditentukan oleh positif negatif tadi. So kalau positif dia akan menaik lah. Dia akan menaik. So bentuk kita akan dapat macam ni lah. So dia akan menaik. So dia akan menaik. And then negatif pada interval yang seterusnya. So dia akan menurun. Okay, dia condong macam ni. And then pada interval yang ketiga dia positif semula. So positif gradient dia akan naik macam ni lah. Okay. So siap kita punya table untuk first derivative test. So sekarang ni caranya untuk kita melihat dia minimum ataupun maksimum, kita lihat pada koordinat x, pada koordinat 0 dan 4 ni. So 0 ni ada kat sini. So kita lihat, so kemuncaknya berada pada bentuk V terbalik. So dia berada pada V terbalik. So bila V terbalik, so V terbalik dia adalah maksimum. Okay. Dan kita lihat pada 4 pula. So 4 ni kita lihat 4 tu berada pada bentuk V. 4 tu berada pada bentuk V. So dia adalah bentuk V senyum. So dia adalah minimum. Okay. So minimum. So kita dah dapat tahu bahawa dia punya nature yang pertama adalah, okay, so kita boleh tulis mulalah. So koordinat yang pertama tadi adalah 0, apa tadi? 0, 10 and 4, negative 22. Okay. So 0, 10. So kita buat conclusion sikit. So 0, 10 is a maximum point. Okay, sebab dia berada di puncak kat sini. Okay. Then 4, negative 22 is a minimum point. Okay, sebab dia berada di bawah tu kan, pada bentuk V yang di bawah tu. So dia adalah bentuk minimum. Okay, tapi jangan lupa kita ada tambahan soalan tadi. Dia kata give the interval when the slope is increase or decrease. So macam mana kita tahu interval tu apa? So kalau pelajar lihat pada row pertama tajuknya adalah interval. Okay, tajuknya adalah interval. So dia nak tahu interval, ada 3 interval ni, interval mana yang mempunyai slope yang increase dan slope yang decrease. So macam mana kita nak tahu slope tu increase ataupun decrease? So slope yang increase adalah slope yang positif. So inilah. Okay, ni slope yang positif. So dia akan naik macam ni. Dan ada tak slope yang positif lagi? So ada pada interval yang ketiga. So ada 2 interval yang mempunyai slope yang increase. So kita senaraikan iaitu apakah intervalnya? So intervalnya adalah, yang pertama adalah negative infinity kepada 10. So negative infinity to, sorry, bukan 10 0. Negative infinity to 0. Dan yang kedua adalah interval from 4 to infinity. Slope increase. So semudah itu saja. Sebab dia tahu interval manakah yang mempunyai slope yang increase. Okay, so ada 2 interval.
dan hanya satu interval saja yang mempunyai slope yang decrease, iaitu interval 0, 4. Okey, so kita buat jawapan dia, iaitu interval 0 to 4 open, slope decrease. So semudah itu saja untuk kita menentukan slope mana yang increase dan slope mana yang decrease. Okey, so menggunakan first derivative test. Okey, so untuk example 16, saya nak kamu cuba buat sendiri. So saya akan buat sebagai DIY. So DIY example 16. So lebih kurang saja soalan dia. Okey, so sekarang ni saya nak berikan jawapan. So kamu boleh salin jawapan ni terlebih dahulu. Okey, so the stationary points are 8362 and 4458. Lepas tu yang pertama tu adalah minimum, yang kedua tu adalah maksimum. So kamu mesti menggunakan first derivative test. Okey, so tadi saya awal-awal tadi masa permulaan saya dah cerita, saya nak ajar dua cara bagaimana untuk kita menentukan nature sesuatu point bagi stationary point kita. Okey, so yang pertama kita dah belajar dua contoh terawal tadi, saya dah tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan first derivative test. So sekarang ni kita nak masuk kepada metod yang kedua, iaitu second derivative test. Okey, so kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan second derivative test. Okey, so pada peringkat awal, so kalau kamu lihat, kita untuk mencari stationary point, kita cari dy dx and then kita equate dengan 0. So stepnya sama saja untuk method second derivative test. So kita cari dy dx and then kita samakan dengan 0 and then kita akan dapat stationary point. And then kalau masa kita buat first derivative test tadi, kita akan gunakan table. Tapi untuk second derivative test tak perlu table. Kita hanya perlu differentiate sekali lagi, iaitu dengan mencari second derivative order. Okey, so ataupun second derivative test. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan second derivative? So dy dx ini kita boleh panggil sebagai first derivative. Okay, dy dx itu adalah first derivative. That's why kalau dalam table tadi first derivative test, kita mengambil nilai dy dx itu positif ataupun negatif. Okay, so second derivative adalah hasil apabila kita differentiatekan dy dx itu sekali lagi. So let's say for example, saya dah dapat dy dx and then saya nak differentiate with respect to x terhadap first derivative yang saya dapat tadi, iaitu dy dx. So bermaksud kita differentiate sekali lagi pada dy dx kita. So dia akan dapat bentuk, so d darab dy, kita akan dapat d squared y. So kat bawah ni dx darab dx, kita akan dapat dx kuasa 2. So ini yang kita panggil sebagai second derivative test. Okay, second derivative, bukan second derivative test. Namanya second derivative. Okay, so seperti yang kamu nampak kat bawah ni, kalau saya highlightkan, so d squared y over dx squared itu adalah second derivative. Macam mana dapat? Kita differentiatekan dy dx itu sekali lagi. Okey, so apabila kita dah dapat second derivative, so kita masukkan value of x daripada koordinat yang kita dapat tadi, daripada stationary point kita tadi, and then sekiranya value of second derivative itu, value of second derivative kita tadi adalah positif, bermaksud lebih besar daripada kosong, bermaksud dia adalah minimum. Dan sekiranya value of second derivative kita tadi adalah negatif apabila kita masukkan x, so dia adalah maksimum. Manakala yang terakhir, sekiranya kita dapat second derivative itu adalah 0, so bermaksud test kita itu gagal, test fail. So dia possibly maksimum, minimum ataupun inflection point. So dia bukan minimum, dia bukan maksimum. So kita panggil sebagai test fail. Okey, so bermaksud kalau second derivative kita itu positif, dia adalah minimum. Kalau dia negatif, dia adalah maksimum. So semudah itu saja. Okey. So the first, okey, so tak apa, tak ada masalah. So kita lihat kepada example terus. Okey, example 17. So locate the stationary points on the curve y equal to 4x cubed plus 3x squared minus 6x minus 1 and determine the nature of each one. So kita diminta untuk mencari stationary point untuk curve ini, dan kita kena tentukan nature untuk setiap koordinat yang kita dapat, ataupun setiap stationary point yang kita dapat. So dengan menggunakan second derivative test. So dia tak ada mention pun
nak guna first derivative or second derivative kan. So memandangkan kita bawah satu topik second derivative, so kita akan menyelesaikan menggunakan second derivative test. Okey, so langkah pertama sama saja. Untuk dapatkan station point, kita perlu dapatkan dy dx terlebih dahulu. So dapatkan dy dx, so saya akan dapat 12x kuasa 2, okey, tambah 6x tolak 6. Okey, and then dy dx saya equatekan dengan 0, so bermaksud saya akan 12x kuasa 2 tambah 6x tolak 6 sama dengan 0. Okey, so saya boleh simplify lagi, boleh factorizekan 6. So saya keluarkan 6, so dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah x tolak 1 bersamaan dengan 0. So 2x kuasa 2 tambah x tolak 1 sama dengan 0. 6 tu saya bawa ke sebelah kanan, bahagikan dengan 0, so dia akan jadi 0. Okey, so langkah seterusnya adalah saya boleh factorizekan 2x squared tambah x minus 1 equal to 0 ni. So kita masukkan dalam calculator, dalam EQN. So kamu akan dapat two possible value of x, iaitu yang pertama adalah 2x minus 1 and the other one is x plus 1. So langkah kerja factorization ni wajib ditunjuk Okay. So ada two possible value of x. Yang pertama adalah x sama dengan 1/2 or x sama dengan negatif 1. So macam biasa, untuk dapatkan value of y, kita boleh gunakan equation y di atas tadi. Okay, so kita subkan value of x ke dalam function y kita. So yang pertama, y sama dengan 4 darab x kuasa 3. So 1/2 kuasa 3. And then tambah 3x, iaitu 1/2. And then 3 darab 1/2 kuasa 2. Tak silap saya. Tengok atas sekejap. Okay, kuasa 2. So kuasa 2 tolakkan dengan 6 darab 1/2. Okay, tolakkan dengan 1. So saya akan dapat hasilnya adalah negative 11/4. Okay, say for example negative 11/4. Okay, so itu untuk x yang pertama. Manakala untuk x bersamaan dengan negatif 1, so saya dapatkan y dia. So masukkan saja ke dalam equation y tadi. So 4 darab negatif 1 kuasa 3 tambahkan dengan 3 darab negatif 1 kuasa 2 tolakkan 6 darab negatif 1 tolak 1. Okay, so kita lakukan pengiraan. Okay, so kita kena check dahulu betul ke saya dapat negatif 94. So kita keluarkan calculator sekejap. Okay, saya dah masukkan nilai dalam calculator. So betul dapat negatif 94 untuk y yang pertama. And then kita dapatkan y yang kedua, iaitu dapat bersamaan dengan 4. Okay, so ada dua koordinat yang saya dapat. Yang pertama adalah 1/2 dan negatif 11/4. Dan yang kedua adalah negatif 1/4. Okay, so macam biasa kita perlu mention bahawa kita punya koordinat ni adalah stationary point lah. So sebab dia ada markah, so kita memang kena tulis statement ni. So the stationary points are 1/2 negative 11/4 and negative 1/4. So kita dah dapat two coordinates of stationary points. Okay, so sekarang ni kita nak mencari nature of points, nature untuk setiap point kita menggunakan second derivative test. Okay, so second derivative test tadi kita kena menggunakan second derivative. So second derivative adalah kita differentiatekan sekali lagi kita punya dy dx. So differentiatekan sekali lagi kita punya dy dx. So kita akan dapat second derivative test. So secara penulisan dia akan jadi macam ni, d squared y over dx squared. Okay, so differentiatekan dy dx tadi. So dy dx kita tadi adalah 12x kuasa 2 tambah 6x tolak 6. Okay, saya salin semula supaya kita dapat rujuk kat sini. So dy dx bersamaan dengan 12x kuasa 2 tambah 6x tolak 6. So
apabila saya differentiatekan sekali lagi untuk dapatkan second derivative, so saya differentiatekan dy dx ini sekali lagi. So differentiate 12x squared, saya akan dapat 24x, and then differentiate 6x akan dapat plus 6, differentiate negative 6 akan dapat 0. Okay, so bermaksud ini adalah expression untuk second derivative. So bagaimana untuk kita tentukan kita punya nature untuk setiap point tadi? So kita akan ambil value of x pada setiap koordinat. Okay, let's say for example, pada koordinat yang pertama adalah x sama dengan 1/2, dan koordinat x yang kedua adalah x sama dengan negatif 1. So kita kena subkan ke dalam equation second derivative test ni. Okay, so saya salin semula. So d squared y dx squared sama dengan 24 x tambah 6, kita dapat kan? So kita akan uji pada koordinat yang pertama, iaitu pada bila x sama dengan 1/2. So when x equal to 1/2, so d squared y over dx squared sama dengan 24 times 1/2 plus 6. So saya akan dapat nilainya adalah 24 bagi 2 adalah 12, 12 tambah 6 adalah 18. Okay, so bermaksud untuk x sama dengan 1/2, saya dapat nilai yang positif 18, iaitu nilai yang positif, nilai yang lebih besar daripada kosong. So bermaksud dia adalah minimum. So dia adalah minimum. Sebab tadi berdasarkan 3 statement tadi, kalau awak ingat balik, kalau lebih besar daripada kosong ataupun dia positif, dia adalah minimum. Kalau dia lebih kecil daripada kosong ataupun nilainya negatif, dia adalah maksimum. Dan sekiranya nilai second derivative kita itu adalah kosong, so dia adalah test fail. Okay, so bermaksud saya dah tentukan bahawa koordinat yang pertama ni adalah minimum point. So saya kena buat conclusion sedikit. So for koordinat 1, 2, negative 11/4 is a minimum point. Okay, semudah itu saja. Okay, so sekarang ni kita nak uji pada koordinat yang kedua, iaitu negatif 1, 4. So saya akan gunakan nilai x sama dengan negatif 1. Okay, so when x equal to negative 1, so d squared y over dx squared, so 24 darabkan negatif 1 tambah 6. So dapat negatif 24 tambah 6 dapat negatif 18. So saya dapat nilai negatif. So bila nilai negatif, dia adalah lebih kecil daripada kosong, bermaksud dia adalah maksimum. Okay, so awak kena tulis macam ni, lebih kecil daripada kosong dan dia adalah maksimum. So kita boleh buat satu conclusion. Okay, so bahawa koordinat yang kedua, stationary point yang kedua ni, iaitu negatif 1, 4 is a maximum point. Okay, semudah itu saja. Okay. Okay, kita lihat pada contoh yang terakhir untuk hari ini. Example 18. Okay, so tadi saya dah tunjukkan satu contoh yang menggunakan second derivative test. Okay, so kali ini apakah perbezaannya? Okay, tadi menggunakan y, tapi kali ini dia menggunakan fx. So kalau y, kita differentiate akan jadi dy dx. So kalau fx, kita differentiate akan jadi f prime x. So kita menjawab mengikut soalan. Jangan awak guna dy dx pula kat sini. So kita mengikut kehendak soalan. Kalau dia minta fx, maksud first derivative dia adalah f prime x. Okay, memandangkan kita nak menggunakan second derivative test, bermaksud second derivative kita akan menjadi f double prime x. So semudah itu saja. So notation pun kamu kena tahu. So kalau first derivative dalam bentuk y tadi adalah dy dx, second derivative adalah d squared y over dx squared. Tapi kalau bentuk fx, f prime dan juga f double prime. Okay, so kita proceed kepada soalan. So examine the following function for any stationary points and determine their nature. Okay, so soalan yang sama je, nak tentukan nature. Apakah function dia? Fx sama dengan x to the power 4/4 minus 9/2x squared. Okay, so memandangkan kita nak gunakan second derivative test, so still sama. Langkah yang pertama untuk dapatkan stationary point adalah mencari dy dx ataupun first derivative test yang kita samakan dengan f prime x. So f prime x bersamaan dengan, so kita akan differentiatekan x kuasa 4. So untuk mudahkan ni, kalau kamu pening so kita differentiatekan yang pada numerator sahaja. Anggaplah
4 tu adalah 1/4, kita bawa dia keluar. So kita akan differentiatekan x kuasa 4 tu saja. So 4 bawa ke hadapan. So dia akan jadi 4x kuasa 4 tu akan jadi tolak 1 jadi kuasa 3. Begitu juga dengan kat sebelah tu. So dia akan dapat 9/2 darabkan dengan 2x. 2 bawa ke hadapan. Kuasa 2 tolak 1. So dia akan dapat kuasa 1 lah. Okay, so ni kita boleh simplifykan. So 4 bagi 4, 1. So kita akan dapat yang ni pun boleh cancelkan. 2 bagi 2, 1. So dapatlah x kuasa 3 tolak 9x. So itu kita punya first derivative, iaitu x kuasa 3 tolak 9x. Okay, untuk dapatkan stationary point, okay, mudah saja. Kalau masa y kita dy dx samakan dengan kosong. Tapi kalau ni f prime x samakan dengan kosong. So saya tulis f prime x equatekan dengan kosong untuk dapatkan koordinat x. So x cube minus 9x equal to 0. Okay. Sekejap saya bawa ke atas sikit. Okay. So and then saya boleh factorizekan kita punya equation ni. So saya nampak saya boleh keluarkan x. So bila saya keluarkan x, tinggal yang di dalam adalah x kuasa 2 tolak 9 bersamaan dengan kosong. And then saya nampak kita boleh factorize sekali lagi x kuasa 2 tolak 9 ni menjadi x minus 3 x plus 3. Okey. Memandangkan kita punya equation tadi adalah x kuasa 3, bermaksud dia akan ada 3 possible value of x. 3 possible value of x. So akan ada 3 x lah nilai. So yang pertama kita lihat iaitu x sama dengan kosong. Yang kedua adalah x sama dengan 3. Dan yang ketiga adalah x sama dengan negatif 3. So kita keluarkan satu persatu. So x yang pertama adalah x equal to 0. Yang kedua adalah or x equal to 3 or x equal to negative 3. Okay. And then macam mana kita nak dapatkan y adalah kita masukkan balik ke dalam function asal fx tadi. Fx kan sama dengan y. So kita masukkan dalam function fx yang asal. So let's say yang pertama iaitu y sama dengan 0 kuasa 4 per 4 tolakkan dengan 9/2 0 kuasa 2. Okey, 0 kuasa 2. Okey. So kita akan dapat y bersamaan dengan 0. Okey. So ini untuk x yang pertama. X yang kedua, so kita lakukan pengeraan, boleh masukkan dalam kalkulator. 3 kuasa 4 per 4 tolakkan dengan 9/2 darab 3 kuasa 2. So apabila saya masukkan dalam kalkulator, saya akan dapat negatif 81/4. And then untuk y yang ketiga, negatif 3 kuasa 4 bahagi 4 tolakkan dengan 9/2 negatif 3 kuasa 2. So saya pun dapat nilai yang sama iaitu negatif 81/4. Okey. So ini saya dapatkan daripada pengiraan kalkulator. So kamu boleh cuba masukkan dalam kalkulator untuk uji betul ke tidak saya punya pengiraan ni. Okey. So sekarang ni saya perlu senaraikan kita ada 3 stationary point. So kita senaraikan satu persatu iaitu yang pertama adalah 0, 0. And then 3 negatif 81/4. Okey. Dan yang ketiga adalah negatif 3 negatif 81/4. So kita ada 3 stationary point. So kita buat conclusion. Okay. So the stationary points are 0, 0 and then 3 negative 81/4 and negative 3 negative 81/4. So kita dah senaraikan ketiga-tiga stationary point. So sekarang ni saya nak uji dia punya nature, nak tahu nature dia menggunakan apa? Second derivative test. Okay, kita tulis lah. Using second derivative test. Okay. So menggunakan second derivative test bermaksud kalau tadi bentuk dy dx dia akan jadi d squared y over dx squared. So bermaksud sekarang ni kita menggunakan f prime x. Bermaksud kita kena differentiate f prime x sekali lagi untuk dapatkan f double prime x.
Okay, so apakah function f(x) kita, f prime x kita? Iaitu x kuasa 3 tolak 9x. So kita salin semula kat bawah ni. So f prime x bersamaan dengan x kuasa 3 tolak 9x. Okay, so untuk dapatkan f double prime, so kita differentiate f prime x ni sekali lagi. So differentiate x kuasa 3 akan dapat 3x kuasa 2. Differentiate 9x akan dapat 9 sahaja. So kita dapatlah 3x kuasa 2 tolak 9. So kita akan uji setiap point ni dengan mengambil koordinat x mereka. So yang pertama x sama dengan 0, yang kedua x sama dengan 3, dan yang ketiga adalah x sama dengan negatif 3. So kita akan uji setiap satu. So let's say yang pertama, at x equal to 0. Okay, so f double prime x bersamaan dengan 3 darab 0 kuasa 2 tolak 9. So saya akan dapat 3 darab 0, 0, dapat negatif 9. Negatif 9 ni bermaksud dia negatif, iaitu lebih kecil daripada 0. So bermaksud dia adalah maksimum. Okay, so kita terus buat conclusion kat bawah dia. So yang pertama, koordinat yang pertama iaitu 0, 0 is a max point. Okay, semudah itu saja. Dan pada titik yang kedua, so at point x equal to negative 3. Okay, so f double prime x bersamaan dengan 3 darab negatif 3 kuasa 2 tolak 9. So saya akan dapat nilainya negatif 3 kuasa 2 adalah 9. 9 darab 3, 27. 27 tolak 9, 18. So 18 nilainya positif, bermaksud dia adalah lebih besar daripada 0. So dia adalah minimum. So kita boleh buat conclusion kat sini bahawa okay, koordinat negatif 3, negatif 81 over 4 is a minimum point. Okay. Dan lastly, kita akan uji kita punya x bersamaan dengan 3. So at x equal to 3, so f double prime x bersamaan dengan 3 darab 3 kuasa 2 tolak 9. So saya akan dapat 18 juga, yang mana 18 ini lebih besar daripada 0 dan dia adalah minimum. Okay, dan dia adalah minimum. So kita buat conclusion. Okay, bawa ke sini sikit, atas sikit. Okay, so koordinat 3 negative 81 over 4 is a minimum point. Okay, so semudah itu saja untuk kita menentukan nature of point menggunakan second derivative test. So apa yang kamu perlu buat adalah cari first derivative and untuk dapatkan koordinat samakan dengan 0, and then step kedua differentiate sekali lagi hasil first derivative kita tadi untuk dapatkan second derivative, and then masukkan value of x untuk kita tentukan dia punya nature. So macam nak tentukan nature dia, so ada 3 tadi awal-awal ni kalau kamu tengok dalam nota, iaitu yang pertama sekiranya nilai positif iaitu lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0 dia adalah minimum, lebih kecil daripada 0 dia adalah maksimum, dan 0 test fail. Kalau sama dengan 0 dia adalah test fail. Okay, so sampai sini saja untuk kita punya kelas pada pagi ini. Okay, that's all. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.